الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. صدق الله العظيم. Apakah mereka tidak mau mengambil petunjuk daripada pengalaman orang dulu? Berapa banyak dah yang kami telah musnahkan, kami hancurkan berapa kurun yang lampau. Sedangkan mereka yang ada ketika hari ini berjalan lalu lalang di tempat-tempat tersebut. Sesungguhnya kemusnahan, kehancuran umat terdahulu itu mesti ada suatu petanda. Apakah mereka tidak mahu mendengar? Tuan-tuan imam, pimpinan surau, muslimin, para jemaah hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kehidupan dunia kepada kita, sehingga berpeluang untuk kita menikmati dunia yang sempurna, dunia yang sejahtera ini. Tetapi apa yang lebih utama, yang sebenarnya berpeluang pula untuk kita berusaha, bekerja keras supaya apa juga yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita, yang kita ni hamba dia, yang dia itu merupakan Tuhan, tidak ada lagi Tuhan melainkan dia. Selalu kita ulang, paling tidak yang disuruh kita mesti laksanakan, paling tidak yang dilarang kita mesti tinggalkan. Alhamdulillah pertemuan kita malam minggu yang kedua, kitab Imam Qurtubi rahimahullah, Rahsia Kematian. Di antara perkara-perkara yang mesti kita faham tentang kehidupan ini ialah dalam tempoh kita hidup ini sampai kesudahnya, sebenarnya kita melalui satu perjalanan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Sama ada kita yang percaya ataupun sebahagian pada manusia tak percaya, maka hidup ini merupakan suatu perjalanan akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dunia yang
diberikan umur tertentu oleh Allah Ta'ala ini singkat. Nak dibandingkan dengan umur di akhirat yang sentiasa disebut khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Sebab itu beruntunglah kita yang benar-benar berjaya meletakkan kepercayaan lalu membentuk satu keyakinan hanya kepada Allah Ta'ala, kerana dengan kepercayaan dan keyakinan itu Allah Ta'ala memimpin hidup kita ini, dipandunya kita supaya tidak melencong, supaya bila kita bertemu dengan dia nanti di akhirat kita tidak menyesal. Sebab itu di atas dunia ni, walaupun diberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan apa sahaja, tetapi apa sahaja yang kita boleh buat itu Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan begitu lengkap, bergantung kepada kita mahu menerimanya ataupun tidak. Sebab itu berusahalah kita supaya dalam tempoh kita hidup ini berjalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala, benar-benar kita akan bertemu dengan dia bahagia, aman dan damai. Dalam kitab Imam Qurtubi ini menyebut, kita sebut sedikit itu, bagaimana keadaan kita nanti bila mati, kemudian masuk alam akhirat, kemudian ketika mana hari kiamat kita akan keluar semula daripada kubur. Semacam mana kita masuk alam dunia ini, keluar daripada perut mak, nanti bila kita mati masuk perut bumi, nanti bila masuk alam akhirat iaitu kiamat, maka kita keluar daripada perut bumi itu pun, kalau kita baca dalam beberapa hadis disebutkan di sini, ya ayuhan nas innakum tahsyaruna ila Allah hufatan uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Bagaimana Nabi menyebut, wahai sekalian manusia, kamu sekalian akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki ayam, dan dalam keadaan belum dikhitan. Sebagaimana pertama kali kita diciptakan, seperti itu pula kita akan dikembalikan, sebagai suatu janji yang telah kami tetapkan. Jadi Allah Ta'ala, ketika mana kita percaya dengan dia, ketika mana kita berjaya meyakinkan diri kita dengan dia, maka kita akan sentiasa membaca kenyataan rasmi daripada dia. Kalaupun tidak direct daripada dia, tetapi orang yang pertama, Rasulnya Muhammad SAW akan menyebut perkara itu macam yang ni lah. Nabi kata, wahai manusia, kamu sekalian akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tak kira siapa lah, apa pun bangsa dia, apa pun agama dia, di mana pun alamat dia, tak kisah tua ke muda, lelaki ke perempuan, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita semua. Di antara gambaran-gambaran kita dikumpulkan tu besok, pertama telanjang, yang kedua tidak ada pakai kasut atau selipar, kaki ayam, dan dalam keadaan tidak bersunat. Tidak bersunat. Pasal Nabi sebut, semacam mana kita lahir ke dunia, macam itulah kita akan lahir semula ke dunia akhirat. Bukan lagi dunia seperti hari ini, tapi dunia yang lain, akhirat nama dia.
Lalu Nabi sambung lagi, sebagaimana yang telah kami tetapkan dan kami sesungguhnya akan melakukannya. Ketahuilah sesungguhnya manusia yang pertama kali akan ditutup tubuhnya dengan pakaian pada hari kiamat Nabi Ibrahim. Jadilah banyak-banyak orang yang bermula pada Nabi Adam alaihissalam hinggalah manusia yang akhir sekali nanti, yang mula-mula sekali berpakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebagian umatku yang akan diseret ke barisan kumpulan kiri. Jadi dalam ramai-ramai orang ni ada satu grup, satu kumpulan yang akan dikumpulkan diheret. Cara dikumpulkan tu diheret, ganas lah, kasar, ke sebelah kiri. Ini puak-puak haluan kiri ni. Lalu Nabi pun bertanya, ya Tuhanku, mereka itu para sahabatku. Allah Ta'ala pun menjawab, kamu tak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalan kamu. Jadi sebahagian daripada mereka golongan kiri itu sahabat Nabi, sahabat Nabi. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu tak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalan kamu. Masa Nabi ada, Nabi tengoklah, Nabi nampaklah, Nabi tunjuk ajarlah, Nabi nasihatlah. Tapi ketika mana Nabi diwafatkan, Nabi tak tahu sahabat-sahabat tu apa kesudahannya. Lalu aku mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan, mengangkat aku, engkaulah yang mengawal mereka. Ialah Nabi pun buat pengakuan, bila dia wafat, maka Nabi tak tahu dah. Bukan lagi Nabi yang menjaga, mengawas. Serah pada Allah Ta'ala lah. Maka setelah engkau, dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi Nabi merayu kepada Allah Ta'ala, oleh kerana yang berkuasa sepenuhnya kamu Allah Ta'ala, maka kalau engkau seksa juga mereka, bukan dengan lain, hamba-hamba engkau juga. Tapi kalau engkau boleh mengampunkan mereka, Nabi tak paksa Allah Ta'ala, cuba Nabi rayulah. Jadi kalau boleh ampunkan mereka, boleh je kalau kau nak ampunkan, pasal engkau gagah perkasa dan engkau bijaksana. Al-Bukhari dan At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis daripada Muawiyah bin Haidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda menunjuk dengan tangannya ke arah Syam dan bersabda, dari sana sampai ke sini kamu semua dikumpulkan. Jadi Nabi sebut, cerita kepada sahabat gambaran-gambaran hari kiamat. Nabi berikan, Nabi tunjuk dengan tangan dia ke arah negeri Syam. Nabi kata daripada Syam sampai ke sini, Nabi kata dari sana sampai ke sini kamu semua dikumpulkan. Jadi manusia pada hari itu dikumpulkan beramai-ramai. Dikumpulkan beramai-ramai. Dalam suasana kumpulan itu ada mereka yang berkenderaan, ada yang berjalan kaki, bahkan ada yang berjalan dengan mukanya sendiri pada hari kiamat. Mulut kamu semua akan memakai berangus. Kamu semua menyempurnakan 70 generasi umat, dan kamu adalah yang terbaik serta yang paling mulia di sisi Allah. Dan siapa yang memperkenalkan diri pertama kali dalam kalangan kamu, maka peganglah dia. Jadi di antara keadaan-keadaannya ialah dikumpulkan manusia ni semua sekali. Kemudian dalam ramai-ramai itu ada beberapa kumpulan, ada yang berkenderaan,
ada jalan kaki, ada yang muka seret ke tanah. Jadi keadaan-keadaan macam tu sebenarnya terkesan daripada apa yang dia dah buat atas dunia. Apa dia buat atas dunia, maka akan beri kesan di akhirat. Kita hari ni kan macam tu kan. Kita punya style pandai gali, pandai kambus. Pandai makan, pandai simpan. Kita punya style kan. Tak apa Ustaz, kita kira habis sini je lah. Kita punya pemikiran. Sedangkan tak macam tu. Sepandai-pandai kita kambus lubang, sepandai-pandai kita cover line, takkan terhenti setakat tu. Nanti akan dibawa, akan beri kesan nanti di akhirat. Macam mana ada orang yang boleh berkenderaan, ada orang yang berjalan, ada orang yang mengheret muka di tanah. Sudah tentu bergantung kepada apa yang dia pernah buat di atas dunia gitu. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Kita tak jumpa lagi kiamat. Kita tak mati lagi. Tetapi Allah Ta'ala ni dia baik, maka dia ceritakan awal-awal supaya nanti tak timbul salah faham, tak timbul penyesalan. Kalau tidak dengan Islam, mana kita tahu? Sebab itu kehidupan kita atas dunia kita kena faham tidak akan terhenti setakat dunia, akan dibawa sampai akhirat. Sebab itu dengan beragama sajalah hidup kita akan benar-benar bermakna dunia sampai akhirat. Kalau tidak dengan agama, nanti kehidupan kita ni duk fikir atas dunia je. Bila kita fikir atas dunia saja, kita tak kisah ke dosa pahala ni. Kita tak kisah sama ada Allah Ta'ala suka ke tidak. Yang penting hati kita suka. Suka hati aku nak buat apa. Kita kan macam tu falsafah hidup. Apa dia? Kita nak buat sesuatu ni Ustaz, ikut suka kita. Berapa nak ikut hati orang? Hati kita, ikut hati kita lah. Kita yang nak buat, ikut rasa kita lah. Berapa nak ikut rasa orang? Sedangkan Allah Ta'ala memberikan kita peluang untuk kita mengikut hati dan perasaan kita. Tetapi tidak semua perkara itu yang boleh kita ikut hati dan perasaan. Pasal paling tidak kita kena percaya dan yakin bahawa dunia ini bukan milik kita. Kalau barangan itu kita punya, kita boleh buat apa kita suka. Pasal kita punya. Sedangkan realiti hidup ini atas dunia, dunia bukan kita punya. Walaupun rumah tu kita punya nama, kita yang bayar tiap bulan, tanah tu, nama tanah tu di geran tu nama kita. Tetapi itu pemilikan sementara, bukan pemilikan kekal abadi selama-lamanya. Pemilik tanah ke apa ke dalam geran tu, dia ada nama dia pajakan, bukannya sampai mati. Kalau sampai mati pun kita punya, nanti bila kita mati, nanti jadi hak milik anak beranak kita, akan diwarisi oleh anak-anak dan isteri kita, bukan lagi jadi milik kita. Jadi perkara-perkara seperti ini kita kena faham, bukan milik peribadi kita. Allah Ta'ala bagi pinjam untuk seketika. Kan kita selalu kita ungkit, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, kehendak hati, wal fuada, kesemua perkara tu, apa juga yang kita dengar, apa juga yang kita tengok, apa juga yang kita rasa, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Allah Ta'ala akan pertanggungjawabkan.
Kalau kita punya 100%, sekali aku lah. Kau tanya sibuk apa? Kita kan banyak macam tu kan. Kita ada dunia kan macam tu, sombong. Ustaz, duit saya, kuasa saya, sekati saya lah ustaz nyebut-nyebut apa? Kadang-kadang bunyi laungan azan pun diganggu, dikacau. Pasal dia berasa terganggu. Apa cakap Melayu privacy? Cakap Melayu privacy apa? Privacy. Kalau private property itu harta hak milik dia kan. Privacy tu apa? Jadi dia rasa macam bila dilaungkan azan, terutamanya waktu subuh, jadi mengganggu privacy tidur dia. Punya sombong. Dia rasa macam dunia ni bapak dia punya. Kadang-kadang timbul juga di mana-mana. Apabila maghrib ada kuliah, kemudian dikumandangkan keluar speaker tu keluar, speaker. Tapi contohnya surau tak keluar speaker kan? Keluar ke tak keluar? Tak keluar kan? Rugi lah. Speaker mahal-mahal. Bukan saya nak asut. Speaker mahal-mahal. Lepas tu tak boleh keluar. Biar pakai hailer je. Bukan nak hasut lah. Bukan nak provoke. Apa punca dia? Bila ada orang komplain. Apabila ada orang komplain. Yang nak mendengar ramai, yang komplain seorang. Yang seorang tu jadi berani jadi hero, yang ramai jadi penakut. Kan pelik bunyi tu kan. Bukan nak provoke tuan-tuan lah. Fikirlah, fikir-fikir panjang lah. Pasal apa? Dia berasa dunia ini anak yang punya. Jadi sesuatu perkara yang rasa tak sedap di hati, tak sedap mata mandang, tak sedap telinga dengar, itu dah mengganggu hak masing-masing. Padahal itu bukan hak dia. Hak Allah Ta'ala. Tapi tak apalah. Kita doakan je lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan petunjuk hidayat kepada dia. Mudah-mudahan sebelum dia mati bertaubat kepada Allah Ta'ala. Amin. Baik. Dalam riwayat yang lain disampaikan oleh Ibnu Abu Syaibah. Dan siapa yang pertama sekali bercakap daripada kalangan manusia, maka dakap dan peganglah dia. Mana pada hari itu dah tak berpakaian, lepas tu tak boleh bercakap. Atas dunia ni cakap-cakap lah apa, pep, cakap pergi ya. Nak komplain ke, nak kutuk ke, nak tipu ke, nak scammer ke, lantak pergi ya atas dunia kan. Nak mengata ke, apa kerajaan ni gagal, sekati ya tak apalah. Besok kau tahu nasib kau di akhirat kan, siapa yang gagal. Pasal nanti bila hari perhimpunan tu, dan siapa yang pertama sekali bercakap daripada kalangan manusia, maka dakap dan peganglah dia. Kita mana tahu ramai-ramai itu. Hari ini orang yang bercakap, terutama cakap-cakap yang berkaitan dengan agama, kalau boleh ditangkap, bukan didakap, ditangkap. Kalau boleh ditangkap, kalau boleh dipegang mikrofon, dicampak mikrofon tu. Kalau boleh beritahu dengan surau, woi surau, tutup je lah speaker tu. Tak apalah. Nanti di akhirat Allah Ta'ala, Nabi kata, dan siapa yang pertama sekali bercakap daripada kalangan manusia, maka dakap dan peganglah dia. Kata-kata Nabi SAW, ghurlan maksudnya adalah dalam keadaan belum dikhitan dan berwarna. Berwarna seperti debu, iaitu warna putih sedikit, kemerah-merahan. Al-fidam, berangus yang dilapisi dengan suatu bekas seperti periuk, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Lais. Abu Ubaidah berkata, perkara tersebut adalah kerana mereka dilarang bercakap sebelum anggota badannya bercakap. Maka keadaan ini sama dengan mulut diberangus atau dikunci dengan suatu bekas seperti periuk. Macam periuk tutup.
Boleh cakap? Tak boleh cakap. Dekat atas dunia boleh lah nak kutuk-kutuk kan. Sabda Nabi SAW yang mengatakan bahawa yang pertama sekali berpakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah penghormatan dan keistimewaan yang besar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti keistimewaan terhadap Nabi Musa alaihissalam yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bergantung di bawah arasy. Nabi Musa SAW mendapat keistimewaan sebagai orang yang pertama keluar daripada kuburnya pada hari kiamat. Orang yang pertama sekali keluar daripada perut bumi Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad. Bukan Nabi Adam kan. Padahal Nabi, nak kirakan Nabi Adam yang orang pertama sekali ada kan. Tapi ini merupakan penghormatan, merupakan satu keistimewaan. Oleh sebab itu, sekalipun Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan manusia pertama yang berpakaian pada hari kiamat, bukan bermakna keistimewaan itu menandakan dia yang paling istimewa secara mutlak. Keistimewaan ini hanya salah satu keistimewaan yang akan diberi pada hari kiamat. Dia tuan-tuan bila sebut istimewa ni bukan bermakna Nabi Ibrahim istimewa, orang lain hina, tak. Bukan macam itu. Abul Abbas Ahmad bin Umar dalam bukunya berkata, boleh jika yang dimaksudkan dalam manusia dalam hadis ini iaitu manusia yang selainnya, kerana dalam perbincangan hadis ini tak termasuk manusia lain. Baik. Menurutku, iaitu penulis, iaitu Imam Qurtubi, pendapat ini bagus. Kalaulah bukan kerana ada dalil yang membatalkannya, kerana terdapat suatu riwayat daripada Al-Mubarak dalam bukunya, daripada Sufyan, daripada Umar bin Qais, daripada Al-Manhal bin Amru, daripada Abdullah bin Al-Harith, daripada Ali radhiyallahu an, dia berkata, yang pertama sekali berpakaian Nabi Ibrahim alaihissalam yang pakaiannya menutup kedua tangannya. Kemudian Nabi SAW dipakaikan baju yang amat bagus dari arasy sebelah kanan. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca kitab-kitab para yang alim ulama ni, macam dibaca sini kan, dia nak menceritakan satu cerita tu, dia kata apa? Daripada Sufyan, daripada Omar, daripada daripada Manhal. Jadi cerita tu bukan direka-reka, tapi dia tahu cerita daripada mana? Daripada Sianu, Sianu dah tahu daripada A, tahu daripada B tahu daripada C tahu daripada D. Jadi cerita tu boleh dipertanggungjawabkan. Dalam medsos, siapa buat cerita? Entah, netizen. Siapa netizen? Ini apa nama, bukan kerumitan, kelemahan kita berfikir. Datang satu cerita, bagaimana digambarkan. Ini medsos ni kan macam tu. Sebab tu ketika hari ni, kalau siapa-siapa boleh menguasai medsos, dia akan berjaya menguasai pemikiran masyarakat. Pasal masyarakat pada hari ni, dia dah tak percaya pada Allah Ta'ala. Itulah kelemahan. Bila manusia ni dah tak percaya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan percaya yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia lebih percaya apa yang medsos. Medsos tu bukan Tuhan. Medsos ni, siapa-siapa pun boleh bercakap. Siapa-siapa boleh rakam suara dia. Siapa-siapa pun boleh rakam gambar dia. Dan dia sesuka hati dia. Kan medsos ni kan dunia tanpa sempadan. Agama mengajar, mana dunia tak ada sempadan? Uluyam, Gombak dengan Ulu Selangor ada sempadan. Tuan-tuan kalau pergi ke Uluyam, puncak bukit tinggi sekali, ada tempat ambil air. Situ sempadan. Mana ada dunia tak ada sempadan? Tapi pasal kepala kita ni dah dirosakkan dengan racun internet, dunia tanpa sempadan. Penghabisnya, kita boleh bercakap apa kita nak. Kita boleh kata apa kita nak kata. Kita boleh maki, kita boleh hamun. Baru je keluar, macam contoh ni, contoh.
Semalam kan ada pembentangan belanjawan 2023. Habis je belanjawan, dah ada orang komen dah. Pumpam. Yang mana suka, dia akan komen, bagus, baik kerajaan. Yang mana anti kerajaan, pembangkang, oh gagal, tak patut, bagian. Pasal suka-suka dia. Suka-suka dia. Macam ada setengah-setengah surau lah. Bila berkumandang azan, bila dikumandangkan kuliah maghrib, kuliah subuh, nanti adalah anak Korea yang komplain. Pasal suka-suka dia. Dia asal komplain, dia komplain lah. Macam tadi saya naik atas kan, daripada bawah naik atas ke taman tuan-tuan. Dah dekat azan dah tu. Tapi oleh kerana suka-suka dia, nak minum teh ke, nak solat ke, tak nak ke, suka-suka dia lah. Tak apalah atas dunia. Macam adik-adik kan, ayah mak hantar kemari so ngapal, tapi rasa malas ngapal. Suka-suka dia lah. Kadang-kadang ada anak-anak yang cerdik sikit, kalau mak nak ngapal, mak je lah ngapal. Ayah suruh saya ngapal, ayah lah ngapal, apa saya pula, saya tak nak ngapal. Pandai jawab tu. Jangan main. Pasal dah rosak kepala ni. Pasal kita rasa nak cakap lah pun nak cakap. Kita berasa nak kutuklah sesuka-sukanya, semau-mahunya. Sebab itu pengarang kitab ni Imam Qurtubi membongkar rahsia hari akhirat, diberikan gambaran yang jelas macam mana keadaan-keadaan. Orang yang pertama sekali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan daripada Ibad bin Kathir, daripada Abu Zubair, daripada Jabir alaihissalam, dia pun berkata, muazzin dan pembaca talbiyah pada hari kiamat keluar dalam keadaan azan dan membaca talbiyah. Itu di antaranya. Sebab tu kalau kita baca satu hadis yang sahih, Sahih Bukhari, orang berebut azan ni. Kita berebut juga, berebut tanah azan. Nabi cakap, kalau kita tahulah apa kelebihan yang ada pada satu azan tu, perbuatan azan, kita berebut nak azan. Kalau dibolehkan, kita mengundi. 1, 2, 3, aku. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, latalilat tamplung, aku pula, asyik engkau je kan. Pasal kelebihan dia. Ni di antara kelebihan dia. Kalau tidak dengan jalan agama, tahu kita? Tak tahu. Ini Nabi kata, muazzin dan pembaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata. Kan? Talbiyah tu kan. Orang yang azan dan pembaca talbiyah pada hari kiamat keluar dalam keadaan azan dan membaca talbiyah. Berebut. Lepas tu adik-adik berebutlah azan. Janganlah berebut tanah azan. Engkaulah azan. Macam juga berebut sop pertama. Sop pertama ni kita berebut. Ini berebut tanah. Engkau lah depan. Sila. Pasal kita tak tahu. Bila kita buka kitab, baru tahu. Rupa-rupanya orang yang azan sop pertama ni berebut. Kan saya pernah sebut itu. Saya tinggal di Mesir dengan Syria. Budaya orang Arab di Mesir Syria ni, dia berebut untuk sop pertama tu. Bila kita dapat sop pertama, datang satu orang tua. Dia kata, bagilah can pada aku sop pertama. Ui, aku datang awal pada tadi lagi. Tak apalah, engkau muda, lambat lagi mati. Aku dah tua, besok lusa aku mati. Bagilah can pada aku. Berebut tu. Berebut. Kita berebut duduk kat belakang. Kalau berebut duduk kat belakang, kalau boleh ada kursi, lagi berebut kursi kat belakang. Tak nak duduk depan. Kalau boleh saja tengok, dah komat belum? Belum. Dah komat? Dah habis? Belum. Dah takbir belum? Belum.
Bila imam dah takbir Allahu Akbar, dia tunggu. Lah dia suka ambil yang last sekali. Adik-adik kalau time makan suka ambil penghabisan ke ambil awal? Segan nak sebut Kalau penghabisan tinggal bawang dengan cili je lah. Kuah pun tak ada. Nasi pun dengan kerak je kan. Mesti awal. Kita kalau pergi kenduri kahwin, datang awal ke lambat? Tuan rumah kata jamuan start pukul 11 sampai pukul 4. Ada pengalaman lah Ustaz. Bukan datang pukul 4, datang pukul 3. Dah kemah, catering dah kemah dah Ustaz. Dah lipat meja dah. Kita target daripada rumah pukul 10, pukul 11 kita ngam-ngam sampai. Pasal hidangan banyak lagi. Ayam banyak lagi. Kuah masih banyak lagi. Nasi pun banyak lagi. Meja pun tak kena kemah lagi. Awal. Bab makan mesti nak awal. Tapi bila bab ibadat, tak nak awal-awal. Sedangkan bila bab ibadat ni azan, sop pertama, itu memang disebut. Orang yang dapat sop pertama ni kelebihan dia, nanti malaikat akan berselawat untuk dia. Malaikat akan berselawat untuk dia. Penting. Berebut. Berebut. Habis kalau pelajar semua rebut, habis kami yang bapak-bapak duduk belakang, siapa solat lambat? Siapa solat lambat? Kalau bab solat lambat, bab makan berlari nak cepat. Tak boleh macam tu. Kita kena berebut. Orang bola sebiji berebut 22 orang. Kita bukan berebut satu biji bola. Kita berebut soft yang panjang. Sebab tu setengah-setengah masjid dia lebih suka buat masjid tu melebar. Bukan memanjang ke belakang. Melebar. Pasal nak bagi can. Jemaah ni dapat sop yang pertama. Ini sop pertama ni boleh 20 orang. Lebih Lebih. Ini Nabi sebut. Orang yang pertama sekali memakai pakaian dari syurga ialah Nabi Ibrahim AS. Dia pakai pakaian pada syurga. Hari ni kalau tuan-tuan tengok ramai orang tengah kempen pewangi kasturi. Ni sekarang ni musim seminggu dua ni sibuk kejap-kejap kasturi, kejap-kejap kasturi. Bukan kita kata tak boleh, boleh je kan. Tapi kenapa tak nak kempen benda-benda macam ni? Berebut jadi muazzin, berebut talbiyah, berebut sah pertama. Ialah jual minyak wangi ni, kalau minyak wangi kasturi harga dia mahal. Harga dia mahal. Kalau tuan-tuan beli minyak wangi tu itu 3 botol RM10. Pakai-pakai terus bersin. Bukan nak kutuk, nak ngata je. Belilah minyak wangi yang wangi. Ini minyak wangi buka-buka je hacem. Aduh. Belilah minyak wangi kasturi yang mahal sikit. Bila masuk je surau, semerbak baru. Tuan-tuan yang main-main, wangi-wangi ni di antara benda yang sangat disukai oleh para malaikat. Busuk, malaikat tak suka. Sebab itu betul lah bila Nabi kata an-nazafatu minal iman. Pasal wangi ni memang disukai oleh malaikat. Nak wangi mesti bersih. Nak wangi mesti bersih. Kalau busuk nak wangi macam mana? Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian para Nabi dan Rasul. Mula-mula Nabi Ibrahim dapat pakai baju ke syurga. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Kemudian para Nabi dan Rasul. Setelah itu muazzin. Bila Nabi-Nabi, Nabi berapa orang? 124,000. Berapa ramai nak tunggu? 124,000. Adik berapa orang semua ni? 19. Kalau beratur ambil nasi, agak boring tak duduk belakang sekali? Ini 1,200 lebih. Dah habis semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, barulah orang yang tak Nabi, tak Rasul. Siapa dia? Muazzin. Muazzin. Orang yang tukang azan. Adik-adik berebut azan. Tapi janganlah azan, biarlah azan yang canggih sikit lah.
Dengarlah azan macam muji-muji India tu, asyhadu an la ilaha illallah. Elok-elok azan. Bukan nak kutuk kan. Nak ngata je asyhadu an la ilaha illallah. Taghliz tebal lam. Dia tak apalah dia mama. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan je elok. Prepare. Suara tu sedap. Prepare. Muazzin yang membaca muazzin dan yang baca talbiyah yang akan didatangi oleh malaikat di atas singgasana yang diperbuat daripada cahaya berwarna merah dan tali pinggang mereka daripada zamrud hijau dan memakai baju daripada emas. Baju dia emas tu. Mereka diiringi dari kubur mereka menuju kepada mahsyar oleh 70,000 malaikat. Pak, kita tak nabi dah. Kita tak rasul dah. Cuma jadi muazzin, tukang azan. Lepas ni 5 waktu, adik-adik kena bagi nama dengan AJK surau. Saya nak azan, saya nak azan, saya nak azan. Nanti kita akan dapat pakai baju setelah nabi-nabi rasul-rasul. Nanti kita akan diiring oleh 70,000 malaikat. Ramai tu. 70,000. 70,000. 70,000 ni tanya pakcik-pakcik AJK ni. Penduduk BBS ni ada 70,000. BBS ada 70,000. 7,000 ada 7,000. Penduduk BBS tak ada sampai. 70,000 ni ada seramai penduduk Sungai Tua. Pengundi Sungai Tua ada 70,000. Tak sampai. Jangan tak sampai. Beranak tiap hari. 4,000 je. 40,000. Tak ramai. Cuba bayang malaikat 70,000 orang iring kita. Kita kan bila lalu ke jalan raya, tiba-tiba bunyi apa tu, bunyi siren. Mengiringi Perdana Menteri. Ada sampai 1,000 orang mengiring. Sampai. Ada 4 atromen kat depan, 4 atromen kat belakang. Motor besar kan. Itu dia ramai. Ini 70,000 malaikat Lepas ni berebut jadi muazzin. Saya kalau boleh nak azan, tapi tak dapat. Berebut jadi muazzin. Kalau boleh kita conquer azan tu. Kita apa nama? Kita je nak azan. Pasal ni tengok orang muazzin akan didatangi oleh malaikat di atas singgasana yang diperbuat daripada cahaya berwarna merah dan pakai tali pinggang. Tali pinggang mereka daripada zamrud hijau dan memakai baju daripada emas. Baju daripada emas tu. Adiknya jubah cap apa? Jubah cap apa? Cap Bangla. Jubah-jubah di pasaran ni semua Bangla yang buat, tahu tak? Sebagian besar semua Bangla yang buat. Mana ada Melayu buat? Melayu pemalas. Marah Melayu sebut pemalas. Yang mengiringi ni sebut ni. Mereka diiringi daripada kubur mereka menuju kepada mahsyar oleh 70,000 malaikat. Kita ni paling ramai orang Arab kita masa kahwin yang itulah. Masa kahwin ataupun masa penamaan calon orang pilihan raya, ramailah orang Arab kan. 70,000 malaikat tu. Bukannya geng motor besar kan, bukan superbike. Dinyatakan oleh Abu Nuaim Al-Hafiz suatu hadis daripada Al-Aswad dan Al-Qamah serta Abu Wa'il daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, tengok cerita-cerita ni ada yang bertanggungjawab menyimpan cerita ni. Bukan direka-reka. Kalau kita tengok filem Hollywood ke, Bollywood ke, Walt Disney ke, itu rekaan. Ikut macam mana Yang cerita-cerita kita baca ni ada pertanggungjawaban. Diriwayatkan, dinyatakan oleh Abu Nuaim Al-Hafiz
Suatu hadis daripada Al-Aswad dan Al-Qamah serta Abu Wa'il daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Ibnu Mulaikah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara mereka berlaku perbincangan. Di antaranya adalah seperti berikut. Maka orang yang pertama berpakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan kepadanya, pakaikanlah baju kepada Khalili, sahabatku. Lalu dibawa pakaian jubah putih yang terus dipakaikan kepadanya. Kemudian dia duduk menghadap ke arah Arash. Lalu dibawa pula pakaianku dan aku pun memakainya. Aku berdiri di sebelah kanannya dan hanya aku yang berdiri ketika itu. Maka memandang aku disenangi oleh seluruh manusia, baik generasi manusia pertama maupun yang terakhir. Ini gambaran-gambaran pada hari kiamat. Gambaran-gambaran yang dipertanggungjawabkan. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Asma bin As-Sifat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, innakum tusharuna hufatan uratan wa allau man yuksa minal jannati Ibrahim alaihi salam yuksa hullatan minal jannah wa yu'ta bi kursiyin fayutrahu an yaminil arash wa yu'ta bi fauksi hullatan minal jannah la yaqumu lahal bashar thumma utiya bi kursi fayutrahu li ala saqil arash au kama qala. Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, dan orang yang pertama memakai pakaian syurga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian duduk di atas kursi di sebelah kanan Arash. Setelah itu diberikan pula kepada aku pakaian daripada syurga. Ketika itu tiada seorang pun manusia yang tegak berdiri. Kemudian diberikan pula kepada aku sebuah kursi dan aku duduk menghadap Arash. Ini kehebatan yang ada pada seorang Nabi dan Rasul. Seorang nama dia Ibrahim, seorang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia pertama yang memakai pakaian pada hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, amat bertuah orang yang diberi pakaian dari syurga pada masa itu. Daripada syurga, made in syurga. Kerana sesiapa yang memakainya, maka dia telah memakai pakaian yang melindungi dirinya daripada busuknya bau keringat yang terdapat di mahsyar. Di antara gambaran nanti di mahsyar, nanti bau busuk. Pasal berhimpun, berpeluh. Nak lap peluh dengan apa? Nak peluh dengan apa? Mana ada tisu. Semua telanjang, busuk. Dan akan terhindar daripada dahsyatnya teriknya sinar matahari serta kedahsyatan lain yang ada di pada mahsyar. Gambaran pertama ni telanjang. Lepas tu berkeringat, berpeluh pasal panas, tak ada aircon. Kipas pun tak ada. Angin pun tak ada lah kot. Lepas tu matahari dekat atas kepala. Ada ulama menggambarkan memang dekat suruh lah matahari yang kepala tu. Ada nak berikan gambaran kepanasan tu. Kepanasan di pada mahsyar tu ibarat macam matahari atas kepala. Kita ni tak apalah, ada aircon, ada kipas. Cuma try sekali tengok, kita kuliah jangan pasal aircon, jangan pasal kipas. Mau tak perlu. Dengan aku sekali perlu kan. Perlu. Busuk. Busuk. Ketiak hangit. Hangit ketiak tu pun busuk dah. Ini semua manusia berpeluh, panas, maut hangit. Tak percaya? Duduk sebelah Bangla tengok. Marah. Ustaz ngumpat Bangla. Tak ngumpat lah. Ni realiti kan.
Macam mana cara makan dia kan? Wah, cuba bayang. Masa tu Bangla, Myanmar, Melayu, Jawa, Minang, macam-macam kan. Yang boleh menyelamatkan semua tu dapat pakaian daripada syurga. Dapat pakaian daripada syurga tu nanti tak panas, nanti selamat daripada bau busuk. Nak ke tak nak? Tak nak. Dia tak nak pula. Hikmah pakaian pertama untuk Ibrahim AS. Sekali lagi. Para ulama membahaskan hikmah didahulukan Nabi Ibrahim. Dah azan belum? Dah azan dah? Azan dah? Azan? Azan. Tak ingat. Membahaskan hikmah didahulukan Nabi Ibrahim AS memakai pakaian daripada syurga semasa semua manusia berada dalam keadaan telanjang. Kemungkinan penyebabnya di antaranya bahawa tidak ada manusia, baik manusia generasi pertama maupun generasi yang terakhir, amat takut kepada Allah Ta'ala melebihi Nabi Ibrahim AS. Oleh kerana itu disegerakan dipakaikan baju untuknya agar dia tenang dan tenteram. Ini di antara sebab dia lah. Mungkin yang menyebabkan Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang berpakaian pada hari kiamat adalah kerana dia yang pertama sekali mendapat perintah memakai seluar lapisan dalam apabila mahu menunaikan solat. Lalu dia amat berhati-hati dalam menutup auratnya. Oleh kerana itu amat bersungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Maka Allah Ta'ala memberikan balasan sebagai orang yang pertama yang memakai pakaian pada hari kiamat. Dia yang manusia pertama yang memulakan pakai pakaian dalam. Sebelum tu tak ada pakaian dalam punya, pakai seluar-seluar lah kot. Tak ada pakai spender lahnya. Jadi Nabi Ibrahim ni orang yang pertama sekali memakai pakaian dalam. Itu di antara sebabnya. Atau mungkin kerana Nabi Ibrahim AS ketika dilemparkan ke dalam api oleh orang kafir yang mahu membunuhnya terlebih dahulu, mereka membuka pakaiannya sehingga dia telanjang menurut pandangan manusia. Layanan itu dia peroleh hanya kerana mengesakan Allah Ta'ala, tetapi kerana dalam menghadapi semua cubaan dia lalui dengan penuh kesabaran dan jiwa yang tawakal, maka Allah Ta'ala menolak seluruh kejahatan manusia daripadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Ta'ala memberinya balasan sebagai orang yang pertama sekali diberi pakaian pada masa semua orang berada dalam keadaan telanjang pada hari kiamat. Ini sebab ketiga. Apabila yang pertama kali berpakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim AS, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW pakaian daripada syurga, dan tidak seorang pun manusia yang bangkit berdiri menandakan bahawa pakaiannya adalah pakaian yang paling elok di syurga, dan seakan-akan baginda mengenakan satu pakaian dengan Nabi Muhammad SAW seperti ini yang dikatakan oleh Imam Al-Hulaimi. Adapun sabda Nabi SAW yang berikut, akan dipakaikan pada muka kamu al-fidam. Maka al-fidam adalah sejenis sangkar yang dilapisi bekas seperti periuk, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Lais. Kita pernah tengok tak anjing yang garang tu? Anjing yang broiler tak apa nama tu, yang garang tu, akan dia pakai tu kan. Macam tu lah kot, supaya tak bercakap, supaya dia tak nganga, tak gigit. Abu Abid berkata, perkara tersebut maksudnya adalah mulut mereka dilarang bercakap sebelum anggota badannya bercakap, dan perkara itu sama dengan dikenakan al-fidam atau sangkar mulut yang dilapisi suatu bekas seperti periuk.
nanti di akhirat mulut tak cakap dah, kena kunci. Nanti di akhirat yang bercakap tangan, kan? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Nanti kaki akan jadi saksi. Mulut tangan bercakap, nanti kaki akan bersaksi. Ya, betul. Memang aku langkah ke sana hari itu. Sufyan berkata, sangkar mulut atau berangus mereka daripada lidah mereka sendiri. Ada kata pula sangkar mulut tu bukannya macam periuk tu, bukan. Lidah tu sendiri akan terjelek, kemudian akan tutup. Macam mana rupa tu? Daripada lidah mereka sendiri, dan sangkan mulut atau berangus itu hanya suatu perumpamaan. Ada kata macam. Tapi yang penting nanti di akhirat mulut terkunci. Anggota lain yang akan bercakap, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan bersaksi dengan apa juga yang mereka lakukan semasa di dunia. Sebab itu atas dunia ni memanglah bila orang tanya, kita boleh cover lain. Pasal lidah tak bertulang kan? Lidah tak bertulang boleh boleh ya. Tapi nanti di akhirat, nanti mulut kena kunci. Jadi sebelum sampai hari akhirat, sebelum sampai tempoh kita hidup, mati, maka berhati-hatilah. Jangan cakap sebarang-barang. Kena bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab. Apa juga benda kita buat, mata menengok, telinga mendengar, mulut bercakap, tangan mengambil, kaki melangkah. Jangan kita sia-siakan nikmat anggota tubuh badan tu. Kenapa ada setengah ulama kalau kita baca Quran, kenapa kalau boleh Quran tu jangan letak atas rehal, letak atas badan, letak atas paha ke, pegang, peluk ke? Pasal apa? Pasal nanti kalau kita letak atas tangan, tangan akan jadi saksi. Kalau kita letak atas paha, paha jadi saksi. Kalau kita letak atas rehal, memang rehal jadi saksi, tapi rehal dengan kita akan terpisah. Kalau tangan tak terpisah dengan kita, kalau paha tak terpisah dengan kita. Pegang. Lepas tu di negara Arab, dia reka satu Quran yang jadi kecil, kemudian yang jadi berzip. Pasal ada alim ulama berpendapat kan, kita ni bila masuk tandas mana boleh buat Quran. Tapi kalau kita letak dalam beg yang tertutup rapat, boleh. Macam Quran, ada jenis Quran yang kecil-kecil tu, yang ada zip kan. Jadi itu kalau ada zip apa-apa, itu kalau kita masuk dalam poket, masuk tandas, tak ada masalah apa. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Bukan dia sekadar nak melawar, kita ingat, oh cantik Al-Quran ni ada zip. Kita macam tu. Dia bukan buat zip tu, dia tutup rapat tu, tujuan dia tempat bungkus. Dia dibungkus dalam tu. Wallahu a'lam. Sekadar itulah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca ni memberikan manfaat, sehingga kita berhati-hati dalam bertutur kata, sehingga kita berhati-hati untuk melakukan apa saja kerja buat kita. Mudah-mudahan Allah telah memberi taufik dan hidayat, Allah telah berikan petunjuk kepada kita supaya apa yang kita buat mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.